Selamat sejahtera semua. Nama saya Farah. Hari ini, saya akan menerangkan tentang peranan dan tanggungjawab guru pendidikan khas terhadap murid bermasalah penglihatan. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang profesion-profesion yang akan membantu murid bermasalah penglihatan. Profesion yang akan membantu murid masalah penglihatan adalah guru pendidikan khas, terapi cara kerja dan juga pakar optometrik. Setiap profesion mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu murid masalah penglihatan. Guru pendidikan khas membantu mereka dari segi pelajaran, terapi cara kerja membantu murid untuk rehabilitasi, dan pakar optometrik mengesan dan menjalankan ujian klinikal ke atas murid masalah penglihatan. Mari lihat video ini terlebih dahulu bersama-sama. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Tapak Cacat Penglihatan ditubuhkan pada tahun 1977. Murid-murid di sekolah ini mengikuti pelajaran yang sama seperti yang diikuti oleh murid normal. Yang berbeza adalah kaedahnya di mana murid-murid ini didedahkan kepada penggunaan bahan cetak yang dibesarkan saiz tulisannya bagi mereka yang rabun. Manakala bagi murid-murid yang buta, mereka diajar menggunakan braille. Murid-murid cacat penglihatan ini diberi pendidikan menggunakan kurikulum yang sama dengan murid-murid normal dan pengubahsuaian kurikulum dibuat di dalam kelas dan disokong dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik supaya murid-murid ini mampu memperoleh pencapaian yang optimum. Budak-budak di sini adalah budak-budak bermasalah penglihatan. So, kita terima pelajar-pelajar dari seluruh negara yang mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, daripada doktor lah, sama ada doktor pakar ataupun doktor daripada asalkan dari pengesahan doktor yang diiktiraf oleh kerajaan mengesahkan bahawa mereka ada masalah penglihatan, mereka boleh belajar di sekolah ini. Dan tumpuan kita adalah terhadap akademik. Jadi pelajar-pelajar di sini akan belajar daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5 dan mereka akan melalui peperiksaan sama seperti budak normal, iaitu pada tahun tingkatan 3 mereka akan duduk PT3 dan pada tingkatan 5 mereka akan duduk peperiksaan SPM. Cuma kita di sini kita tidak menawarkan aliran sains, cuma kita menawarkan aliran sastra sahajalah. Berbeza dia sedikit daripada budak normal, dia memerlukan alat bantuan dan juga dia mendapat allowance murid khas lah, kita panggil allowance murid, EMK dia RM150 sebulan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. Kelas untuk pelajar kita ada 22 kelas, termasuklah 4 kelas murid-murid yang pelbagai kecacatan ini, yang tetapi kecacatan utama dia adalah masalah penglihatan lah. Dia contohnya dia ada autism, dia it comes along with them. Slow learner dia. So this kind of student tak masuk tak ambil peperiksaan. Kita bagi di living skills. Yang bagusnya sekolah ni, kita ada NGOs yang banyak membantu kita, yang adakan hubungan baik dengan kita lah. Kita akan buat program dengan dia orang lah. So sentiasa ada program budak-budak ni, macam sekarang ni kan ada gotong royong. Bila dia habis PT3, kita tak biarkan dia macam tu saja. So kita juga ajar dia untuk hidup, bagaimana nak hidup dengan masyarakat. So kita hantar dia keluar. A few days ago dia pergi ke rumah orang tua untuk bersihkan rumah orang tua tu, apa semua, adakan program gotong royong, masak untuk makan untuk dia orang. Walaupun dia tak nampak, tetapi we give them the chance and opportunity to be involved in the society. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Tapak menempatkan pelajar yang mempunyai masalah penglihatan. Di sini terdapat 137 orang murid dengan 53 orang guru. Mereka ini biarpun mempunyai kekurangan, namun peranan mereka sama penting dengan individu yang normal. Nurmai Raja Maldin untuk TV Utusan.
Baiklah, berbalik kepada peranan dan tanggungjawab guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas mempunyai peranan dan tanggungjawab yang penting kepada murid bermasalah penglihatan agar mereka dapat menjalani sesi pembelajaran dengan baik. Tanggungjawab utama guru pendidikan khas adalah untuk pengajaran dan perkhidmatan khusus yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pendidikan yang unik dari diri murid bermasalah penglihatan. Tanggungjawab utama guru pendidikan khas adalah untuk pengajaran dan perkhidmatan khusus yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pendidikan yang unik dari diri murid bermasalah penglihatan. Yang kedua, memiliki kemahiran dan kebolehan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyelaraskan arahan khusus ini. Ketiga, membantu murid, ibu bapa, kaki tangan pendidikan khas dan biasa dan rakan sebaya murid dalam memahami keperluan pendidikan yang unik dan ciri-ciri pembelajaran murid yang bermasalah penglihatan. Seterusnya, menyedari perkhidmatan dan sokongan yang tersedia dari program tempatan untuk murid yang bermasalah penglihatan. Peranan yang kelima adalah mentafsirkan keadaan mata murid yang bermasalah penglihatan, implikasi pendidikan dari gangguan penglihatan, dan hasil penilaian penglihatan fungsional dan media pembelajaran. Keenam, berunding secara berkala dengan guru kelas, pegawai pendidikan biasa dan khas, ibu bapa dan orang lain untuk menyelaraskan program dan perkhidmatan untuk murid yang bermasalah penglihatan. Ketujuh, membantu pentadbir dan guru membuat penyesuaian persekitaran untuk murid di sekolah. Selain itu, berkongsi tanggungjawab dengan guru kelas dalam mengenal pasti kawasan instruksional bagi murid yang memerlukan bantuan. Kesembilan, memastikan bahawa teks dicetak atau braille yang besar, bahan tambahan, pendidikan, alat bantu dan peralatan yang diperlukan oleh murid bermasalah penglihatan dan guru kelas disediakan tepat pada masanya untuk memastikan penyertaan maksimum dalam semua aktiviti kelas. Ke-10, tempat duduk dan pengubahsuaian persekitaran lain yang memaksimumkan penggunaan maklumat visual pelajar dan memudahkan pergerakan murid dengan masalah penglihatan di dalam kelas. Tambahan lagi, guru pendidikan khas perlu menyiapkan arahan yang berurutan dan bermakna sesuai dengan keperluan, objektif dan objektif IPP yang dinilai oleh murid. Peranan yang ke-12 adalah memberi bantuan kepada guru kelas dalam mata pelajaran akademik dan aktiviti bilik darjah sebagai akibat langsung dari masalah penglihatan murid yang memerlukan penyesuaian untuk belajar. Terakhir adalah menyediakan penilaian awal dan berterusan seperti berunding dengan pasukan penilaian untuk menentukan bahan ujian dan pengubahsuaian yang diperlukan, membantu penilaian ketika diperlukan, serta menafsirkan hasil penilaian apabila diperlukan. Sampai di sini saja pencerahan saya tentang peranan guru pendidikan khas terhadap murid masalah penglihatan. Sehingga bertemu lagi. Bye.